بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung berkenaan rukun iman. Mestilah beriman dengan kitab, beriman kepada kitab. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih wal kitabi alladhi anzala min qabl. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Ayat ini menunjukkan wajib beriman kepada kitab-kitab Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan semuanya, bukan separuh-separuh, sebahagian. Semua yang ada dalam kitab, kita mesti percaya beriman. Termasuk hukum yang dinasahkan. Ada orang kata bagaimana dalam Quran hukum yang dibatalkan. Kerana di sana ada hukum-hukum yang diturunkan seperingkat. Peringkat-peringkat mengikut keadaan masyarakat yang keras dengan jahiliah diubah sedikit demi sedikit. Maka ayat yang pertama, contohnya masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya wahai Muhammad SAW berkenaan dengan arak dan judi. Beritahu bahawa arak dan judi itu ada manfaat. Tetapi dosa, keburukan daripadanya lebih besar. Itu peringkat awal. Dia beritahu bahawa arak ini mudarat lebih besar daripada manfaat. Judi mudarat lebih besar daripada manfaat. Itu peringkat awal. Masa itu, mereka masih minum arak lagi. Kemudian, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri semayang dalam keadaan mabuk. Kerana ada yang mabuk semayang. Baca Quran tak betul, mabuk arak. Itu peringkat awal Islam. Artinya, lepas semayang, minum lagi. Kemudian, turun ayat. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib, melihat panah, ataupun berhala, itu keji daripada amal syaitan. Maka jauh semuanya. Maka diharamkan seluruhnya. Maka dua ayat yang dahulu itu dinasahkan. Dinasahkan hukumnya, bacaannya masih ada dalam Quran. Bacaan ada dalam Quran. Kita kena beriman. Bacaan itu. Tapi hukum tak boleh pakai dah. Termasuklah kitab-kitab zaman dahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur.
Kita wajib beriman kitab-kitab itu. Walaupun telah diturunkan pada Nabi zaman dahulu. Hukum-hukumnya telah dinasahkan. Maksudnya kitab yang asal, yang asli, bukan yang sudah diubah. Itu kita kena beriman. Tak beriman tak boleh. Kena percaya bahawa Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Daud kitab Zabur. Nabi Isa menerima Injil. Dia suruh beramal juga dengan Taurat. Itu kita kena percaya. Di sana ada hukum-hukum yang ditetapkan. Contohnya hukum hudud. Dalam Taurat masih sama dengan ada dalam Quran. Sama. Ada hukum-hukum lain dibatalkan. Walaupun dibatalkan, kita percaya pada kitab Taurat. Itu dalil pada Quran, kena beriman dengan semua kitab. Sabda Rasulullah SAW, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Abdullah bin Salam wa jama'atan min qaumihi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi atas lam. Faqalu ya Rasulullah, inna nu'minu bika wa bi kitabika wa Musa wa at-Taurat wa Uzair wa nakfuru bima siwahu min al-kutub wa ar-rusul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal aminu billahi wa rasulihi Muhammad wa bi kitabihi al-Quran wa bi kulli kitabin kana qablahu. Rawahu Tsa'labi. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Abdullah bin Salam, iaitulah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, termasuk dalam sahabat yang Nabi janji masuk syurga. Abdullah bin Salam ini. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, yang terkenal, termasuk ahli syurga. Dan serombongan dari kaumnya yang masuk Islam datang menghadap Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada kamu dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat dan kepada Uzair, dan kami kufur terhadap yang lain dari kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bahkan kamu hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran dan pada tiap-tiap kitab yang diturunkan dahulu daripadanya. Kamu mesti beriman dengan semua. Tak boleh tolak Nabi-Nabi yang Tuhan lantik. Masalah hukum dia dibatal, hukum dia dah tak dipakai lagi, itu cerita lain. Tapi kita mesti percaya pada kitab-kitab itu. Abdullah bin Salam ni ialah seorang sahabat yang alim, yang jadi ronjokkan para sahabat-sahabat yang lain kerana banyak ilmu dia. Kerana dia termasuk dalam kalangan ulama ahli kitab. Ulama ahli kitab dan alim dalam ilmu Islam. Lepas Nabi wafat, dia menjadi ronjokkan, nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman. Dia jadi penasihat kepada Sayyidina Ali. Abdullah bin Salam ni, seorang sahabat yang terkenal, sehingga pada masa dia sudah tua, orang muda ni dia beritahu, kalau nak tengok ahli syurga, tengok dia. Tengok dia. Lalu dia sedang sembahyang di Masjid Nabawi, puak-puak muda-muda ni pergi. Lalu kata dia, orang kata awak ni ahli syurga, dia kah dia. Dia marah, jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Bukan mudah-mudah begitu, kata dia. Jadi ahli syurga ni. Lalu dia nasihat pada kalangan ulama tabi'in. Wallahu a'lam. Beriman akhirat. Sambung. Mestilah beriman dengan hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara id wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun." Surah Al-An'am ayat 29 hingga 30. Maksudnya, dan mereka berkata, yakni orang kafir berkata, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja
dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, berfirman Allah Ta'ala, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, bahkan ya, sesungguhnya benar dari Tuhan kami. Berfirman Allah, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengkufurinya. Ayat ini mengasalkan tentang hari kiamat, bagaimana orang kafir yang tak percaya pada hari akhirat diseksa dengan sebab kafir, termasuk kafir tak percaya pada hari akhirat. Kerana di atas dunia dulu, dia kata kita ni hidup dunia je, akhirat ni tak ada. Kalau mati pun, habislah, hancur debu. Hancur habis dengan tulang-tulang hancur. Macam mana nak jadi semula? Sedangkan Allah Ta'ala tunjuk dalil-dalil yang banyak di atas muka bumi, bagaimana rumput yang kering, yang kemarau, ketika kemarau, dia bakal hangus, bila turun hujan, tumbuh balik. Kita melihat bagaimana biji-bijian yang kerah, yang halus, yang besar, tumbuh. Tumbuh pokok tu berapa kali ganda daripada biji itu. Ini kekuasaan Allah. Banyak dalil-dalil yang kita kena lihat. Bagaimana seekor bakar mampu jadi ulat, jota-jota ulat pula daripada bakar itu. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk membangkitkan manusia dalam sekelip masa sahaja. Lalu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana pada hari kiamat mereka ditemplak. Dulu kamu tak percaya sangat. Ini rasakan. Ini hak. Kamu kata yang tak ada ni dia. Itu dalil daripada Quran. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Yashhadu an la ilaha illallah. Wa anni rasulullah. Ba'asani bil haqqi. Wa yu'mina bil mauti. Wa yu'mina bil ba'si ba'dal maut. Wa yu'mina bil qadar. Rawahu Tirmidzi. Maksudnya, seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada 4 perkara, iaitu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang diutuskan membawa kebenaran, percayakan kebangkitan sesudah mati, serta percayakan qada takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadis ini menyebutkan 4 perkara rukun iman. Macam mana? Ada hadis 6 perkara. Ada hadis 5 perkara rukun iman. Hadisnya banyak. Jadi Nabi jawab berdasarkan kepada orang yang tanya. Orang yang tanya. Orang yang tanya, mungkin orang lain dia dah percaya dah, ataupun sudah mencakup. Bila iman kepada Allah, termasuklah kitab dia. Beriman pada Rasul, termasuklah Rasul-Rasul yang lain. Kerana Nabi beritahu dia Rasul-Rasul yang lain. Termasuk. Percaya pada malaikat tak disebut di sini. Akan disebut oleh Allah dalam Quran. Kalau tak percaya pada malaikat, tak percaya pada Allah. Tak percaya pada Rasul yang dilantik oleh Allah, beritahu malaikat itu ada. Jadi mengait antara satu sama lain. Mestilah beriman dengan qadar daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya, sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu menurut qadar takdir, ukuran ketetapan Allah. Kita percaya bahawa umum manusia, rezeki manusia ditentukan oleh Allah. Kita tak tahu. Rezeki kita banyak mana, umur kita banyak mana, kita tak tahu. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Qadar takdir ni ialah dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada kita akal untuk berfikir. Allah Ta'ala tak paksa kita. Orang yang tak ada akal, Allah Ta'ala maafkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad 'ala Allah li kulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni yang mentaati Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dengan rasa gun, dengan rasa takut, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri pada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah
telah mengadakan qadar ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini mengatakan bahawa qadar takdir adalah di bawah kuasa Allah Ta'ala. Kita jangan takut, kita kena bertawakal kepada Allah, bergantung pada Allah dan kena berikhtiar. Bertawakal ni bukan makna duduk saja. Duduk saja tu, kita pula jadi tuang, nak suruh Tuhan jadi hamba kita. Itu salah. Tak betul. Ada orang ni tawakal ni, duduk saja biar Tuhan. Jadi dia pula, jadi ketua pula. Kita kena sedar, kita ni hamba Tuhan. Kita kena kerja lah. Jangan bila bersuah pada Allah Ta'ala, suah. Tak kerja, malah. Nanti mari dia, tak boleh. Kena bekerja, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala beri pada kita tenaga, akal fikiran, usaha, kita kena buat. Lepas tu baru bertawakal kepada Allah Ta'ala. Berkata Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma, "Law an ali ahadihim mithla Uhudin dhahaban, fa'anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'min bil qadar." Rawahu Muslim fi kitab al-iman. Babu bayanil iman wal islam wal ihsan wa wujubil iman bi isbat qadarillah subhanahu wa ta'ala wa bayanid dalil ala tabarri mimma la yu'minu bil qadar wa irar qalbi fi haqqi. Maksudnya, kalaulah salah seorang dari kalangan mereka membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, nascaya Allah tidak menerimanya sehinggalah beriman dengan qadar. Kalau orang tu kaya, duit banyak, dia belanja emas sebesar bukit Uhud, nak kata berapa triliun kilo emas besar bukit Uhud dia belanja, dia beri sumbangan. Tak percaya pada qadar, tak ada pahala, kosong. Kalau orang tu terima RM1 je, 1 sen je, kemampuan dia, ikhlas dia beri pahala 10 kali ganda. Kalau sabilillah 700 kali ganda. Sampai itu sekali. Tapi kalau tak ada iman, besar bukit Uhud, emas pun tak ada pahala, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Di sini pentingnya iman. Iman syarat untuk amal kita diterima. Maka orang kafir, baik macam mana sekalipun, sekadar dunia saja, Allah Ta'ala tak terima amalan kerana tak ada iman. Wallahu a'lam. Kita baca Khalifah Abu Bakar. Muqaddimah para kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Dengan penuh tawadhu dan beban amanah ilmu yang dipikul, maka saya tunaikan permintaan agar disambung penulisan saya bertajuk Fiqh Harakah daripada Sirah Nabawiyah yang sudah kita tamat, dengan pembentangan fiqh siasah daripada sejarah para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Pemimpin yang dilahirkan dalam kalangan generasi awal daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar bahawa peranan manusia untuk memakmurkan dunia ini hendaklah bermula dengan pembangunan insan, pembangunan manusia mengikut acuan Allah pencipta alam. Inilah rahsia kejayaan Islam. Walaupun penganutnya mengalami kelemahan pada zaman mutaakhir kerana mereka meninggalkan ajaran Islam yang sempurna dengan pelaksanaannya yang tidak sempurna. Di mana para khulafa adalah mereka yang lahir daripada madrasah, sekolah, pendidikan, pengajaran Nabi SAW secara langsung yang membangun manusia mengikut acuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu ada jasad, ada roh, ada akal. Itu diri manusia. Jadi
dalam membangun manusia mestilah memenuhi jasad dia, memenuhi roh dia, memenuhi akal dia. Jasad ada makanan, roh ada makanan, akal ada makanan. Yang boleh buat Islam saja, lain pada Islam tak boleh. Di sana ada agama yang mendidik roh saja, jasad tak boleh. Sehingga sami-sami sampai kuku kering. Nak jaga roh, tak makan. Sampai kuku kering. Itu tak betul. Ada agama yang pendidikan yang mengajar jasad saja. Manusia macam binatang, macam bazdak, zaradasta. Manusia ni ikut puas hawa nafsu je, bebas. Akal tak berdiri, roh tak berdiri. Ada yang jaga akal je, fikir je. Tidak ada petunjuk wahyu. Roh tak dikawal, guna akal. Jadi sesat juga guna akal. Jadi punah ganuh. Jadi mestilah memenuhi ketiga-tiga perkara. Yang boleh penuh tiga perkara ni, Islam saja. Para sahabat radhiyallahu anhum ialah mereka yang didik dengan wahyu, dengan Al-Quranul Karim, dan diajar oleh Nabi bagaimana beramal dengan Quran itu. Quran mengajar, Nabi menunjukkan bagaimana beramal dengannya. Memenuhi semua perkara yang ada di manusia. Ini punca kejayaan kerajaan Khulafa' Rashidin yang memerintah dunia, yang memimpin manusia, yang menjadi kuasa besar selama 1400 tahun. Sesungguhnya, suatu perkara yang sangat hebat apabila generasi awal yang lahir di tengah-tengah padang pasir semenanjung tanah Arab yang kering kontang dan jauh dari negeri yang bertamadun serta penganut agama samawi yang masih ada, berjaya memikul tugas yang besar ini apabila tamadun Islam tetap menjadi rujukan tamadun barat yang dibanggakan hari ini. Satu perkara yang menakjubkan, ini kurnia Allah Ta'ala. Bagaimana generasi awal Islam, orang yang awal masuk Islam, yang duduk di Mekah, duduk di Madinah, negeri yang kering, tak ada hasil, kering kontang, air pun payah, biji yang pun tak ada, minyak sampai hari ni pun tak ada, tanaman pun tak ada. Bukan sahaja mereka boleh hidup dengan rezeki Allah Ta'ala yang diatur oleh Allah Ta'ala, dan mereka pula jauh daripada ahli kitab. Di mana ahli kitab banyak duduk di Palestin, jaga ribu batu ramai itu. Jauh negara bertamadun. Tamadunnya ada di Mesir, ada di Rom, ada di Parsi, ada di China, ada di India. Tengah-tengah padang pasir tak ada tamadun. Tak ada tamadun. Manusia yang kosong. Mereka dibentuk oleh Allah Ta'ala dengan Quran menjadi manusia yang hebat, yang beriman, yang berakal, yang berilmu. Mereka keluar menakluk negeri-negeri yang tamadun, mengalahkan ulama ahli kitab, dan mereka berjaya membina tamadun dunia, memimpin dunia. Dan orang Islam maju dalam segala perkara, bukan sahaja dari segi agama Islamnya, dari segi politik, memerintah negara, masyarakat majmuk yang diterima oleh manusia berbagai agama, berbagai kaum, adil pemerintahannya, dan menerima ahli-ahli ilmu. Sebelum kedatangan Islam, ahli-ahli ilmu ni dibunuh kerana raja tak mahu orang cerdik. Kalau ada orang cerdik, dia bahaya bunuh. Islam tidak menerima orang cerdik. Dibetulkan dengan wahyu, Iqra' bismi rabbik, yang mahir perubatan, yang mahir pertanian, yang mahir bangunan, yang mahir apa saja. Dia ajar dengan Islam, bersama dengan Islam, membangun Islam. Dengan Islam. Kalau zaman dulu, kalau arkitek yang pandai buat bangunan, lepas buat istana raja, kerak tangan. Kerana takut buat istana lain pula. Siapa begitu bodoh, zalimnya. Ahli-ahli falsafah di Rom dibunuh. Dibunuh ahli falsafah, orang cerdik dibunuhnya. Ini memang kan takut orang cerdik ni. Jadi pitah dia. Lepas orang cerdik nasihat, dia bunuh orang cerdik tu. Ini bodohnya manusia tu. Islam tidak mengajuk mereka yang cerdik ni masuk Islam. Khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil islami idza faqahu. Mereka yang pilihan di masa jahiliyah
Yang cerdik masa jahiliah. Bila dia masuk Islam, dia cerdik juga. Bila dia faham apa itu Islam ni. Dipandu oleh Islam, maka Islam menerima satu tamadun yang hebat. Orang Islam dulu yang buat bank, orang Islam dulu yang reka cek, orang Islam dulu yang buat hospital, orang Islam dulu yang buat jam, orang Islam dulu yang buat senjata api, yang buat menguasai dunia, orang Islam dulu. Tapi orang Islam berakhlak, tidak merosakkan manusia. Di mana tamadun barat yang ada pada hari ini, ilmu sains teknologi diambil daripada orang Islam. Bukan kitab-kitab karangan orang Islam tu masih disimpan di England, di Jerman, di Belanda dalam bahasa Arab. Kitab-kitab macam-macam ilmu ada, tulis tangan, masih disimpan hari ini. Diterjemah ke dalam bahasa mereka, dia kaji, tetapi dia tak ambil Islamnya, ambil ilmu dunia saja. Merosakkan manusia, memusnahkan manusia, menjahanamkan manusia. Ilmu perubatan jadi dadah, ilmu dadah. Ilmu senjata jadi senjata pemusnah, merosakkan manusia, merosakkan alam sekitar. Ilmu pertanian meracunkan diri manusia sendiri. Ini puncanya kerana sudah melampau meninggalkan Islam. Itu puncanya. Yang memulakannya ialah orang Islam daripada negeri Arab yang kering, yang tak ada hasil, dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini hebatnya Islam. Adapun orang Islam yang ada pada hari ini tak boleh buat kira, kena dah ikut Islam. Orang Islam dah ikut Islam juga. Orang Islam tak ikut agama dia. Dah semayang dah. Islam bukan semayang je, bukan puasa, zakat, haji, berzikir je. Islam ni semua perkara. 30 juzuk Al-Quran. Kalau Islam tu semayang, puasa, zakat tu 3 gelar cukup Quran tu. Ini 30 juzuk Quran. Kita kena faham. Keadaan itu berbeza dengan kegagalan agama dan ideologi yang lain yang telah melahirkan krisis alam masa kini. Apa yang berlaku sebenarnya bukan sahaja krisis ekonomi sebagaimana yang dihebohkan, bahkan ternyata krisis dalam segala aspek roh dan jasad individu, keluarga dan masyarakat. Apa yang berlaku pada hari ini bukan krisis ekonomi. Kerana sahabat-sahabat khabar duk cakap tentang krisis ekonomi. Krisis nilai kemanusiaan. Kerana tinggal agama. Manusia sudah rosak. Bukan saja bab ekonomi, keluarga pun rosak. Bila lahir anak, besar lari tinggal orang tua. Orang tua kawan dengan anjing. Anjing pula jaga. Anak tak ada dah. Pasal apa? Tidak ada pendidikan anak dia. Ini berlaku di negara barat. Dia keluar dalam berita bagaimana orang kaya tulis wasiat harta dia beri ke anjing. Dah anak tak ada. Kerosakan rumah tangga, masyarakat hancur lebur. Dengan sebab itulah orang-orang barat yang mengkaji Islam hari ini masuk Islam. Kita orang Islam pula jadi hanyut pula. Ini jadi terbalik. Begitu juga krisis politik tempatan dan antarabangsa sehingga meruntuhkan negara besar yang menganut ideologi komunisme bersama semua mazhabnya. Kini lebih nyata pula tanda-tanda bermulanya saat keruntuhan kuasa besar liberal kapitalisme dan negara yang menjadi penganutnya sebelum ini telah berlaku kekosongan gereja dan rumah-rumah ibadat, sedangkan masjid kembali makmur. Kita melihat berlaku krisis politik. Orang besar-besar rasuah. Bila jadi ketua negara, kupu harta. Rasuah, tak boleh dihalal, tak boleh haram. Buat pembangunan, tak cukup, tak sempurna kerana rasuah. Merosakkan, memusnahkan, berlaku. Kenapa? Politik suku, agama suku. Politik suku, agama suku. Tak kait dengan agama, politik lain. Kalau kita politik kan ikutlah. Guna kuasa kita untuk kupu harta, untuk apa. Lepas tu pitih banyak, buat umrah. Buat umrah, selesai lah. Hilang dosa dengan umrah, itu saja je. Ini perangai. Meninggalkan agama. Orang Islam pun punah. Kita menyaksikan bagaimana komunisme, Soviet Union, negara besar yang ditubuhkan oleh Lenin, negara Soviet di Asia Tengah, Rusia dan wilayah-wilayah yang lain yang sangat besar, hancur dalam tahun 80-an. Negara Soviet hancur, jadi Rusia jadi negara kecil, hancur.
Ini kemusnahan ideologi komunis. Semua mazhab, sama ada komunis, mazhab Lenin, mazhab Stalin, mazhab Mao Zedong, mazhab Trotsky, semua hancur lebu. Komunis ada mazhab dia juga. Ada pahaman-pahaman yang berbeza antara satu sama lain. Dan kita sedang menyaksikan keruntuhan liberal kapitalisme, demokrasi barat. Kita menyaksikan baru tahun lepas bagaimana bergaduh di Rumah Putih, bergaduh di Kongres Amerika. Kerana tipu pilihan raya, merosakkan, berlawan, bergaduh sama-sama dia. Amerika, negara dia anggap paling maju, termasuk negara Eropah, liberal kapitalisme sedang merudum. Dan kita menyaksikan rumah-rumah ibadat agama lain mula kosong. Gereja-gereja di negara barat naik ufuk, naik hutan. Ada yang dijual gereja, jual. Ada ubah jadi tempat minum arak, ubah jadi tempat tari menari. Gereja, rumah ibadat. Kuil-kuil, orang muda tak berminat dengan agama dia. Tetapi berbalik masjid, mula makmur. Berbalik. Allah Ta'ala jadi begitu pusingan. Orang boleh nak mari ke masjid balik. Datang masjid balik. Ini menandakan cahaya Islam tak boleh dipadamkan. Kerajaan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah SAW dapat bertahan selepas kewafatan baginda selama 14 abad lamanya. Bermula dengan negara pertama di kota Madinah, berakhir dengan kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada abad yang lalu. Negara Islam bermula dengan tahun 1 Hijrah. Iaitulah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi SAW dan berakhir dengan kejatuhan Utsmaniyah tahun 1924. Artinya selama 1400 tahun kerajaan Islam bertahan. Rusia bertahan lama mana? Soviet Union lebih kurang 1917 atau 16 begitu. Tahun 80-an hancur. Jerman tahan 5 tahun, kuasa besar Jerman. Jepun tahan 2-3 tahun, kuasa besar Jepun. British lama-lama jadi kuasa besar, tak sampai 10 tahun. Tak lama mana jadi kuasa besar dunia. Tapi Islam jadi kuasa besar dunia selama 1400 tahun. Sehingga Islam menguasai Laut Mediterranean, menguasai Lautan Hindi. Itu kawasan yang ramai manusia di masa itu. Dalam perdagangan dikuasai oleh orang Islam. Orang Islam menguasai politik, menguasai ekonomi. Sehingga terpaksalah orang-orang Eropah mencari jalan melalui pengembaraan Vasco da Gama, Marco Polo, macam-macam nama ini. Cari jalan untuk nak masuk Islam, nak lawan Islam. Tak percaya. Dengki pada Islam. Tapi nak lawan Islam. Cari jalan untuk menghancurkan orang Islam. Masa orang Islam lemah, mereka boleh jatuhkan orang Islam. Dia jadi kuasa besar. Tapi tak tahan lama mana. Islam bertahan 14 abad, 1400 tahun lamanya. Sebenarnya Islam tidak mati dengan kewafatan Rasulullah SAW. Bahkan Al-Quran yang menjadi petunjuk buat manusia tetap terpelihara dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, ia bukanlah terpelihara semata-mata melalui tulisan dan hafazan, bahkan sebenarnya melalui mukjizat ilmu. Quran tetap dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tak boleh dihapuskan. Walaupun orang Islam jahil siapa tak erti makna Quran. Tapi tak tinggal Quran. Mengaji juga. Makna tak tahu. Mengaji. Di rumah-rumah mengaji Quran. Belajar. Dipelihara dengan hafaz. Ulama-ulama hafaz. Bukan saja hafal tafsir, hafal hadis. Ulama-ulama, ini kehebatan. Ribu-ribu hadis, kitab-kitab dihafal oleh mereka. Sekiranya kitab-kitab Islam itu dibakar hangus, boleh tulis balik. Ini kehebatan ilmu dipelihara oleh Allah. Mukjizat ilmu yang ada pada Al-Quranul Karim. Ketika kejatuhan Baghdad oleh serangan kaum Tatar. Kaum Tatar ini satu kaum yang ganas. Beberapa tahun yang lalu dipimpin oleh Jahir Khan, kemudian Hulaku menakluk dunia, dia tawan Baghdad. Baghdad ditawan sehingga tentera Hulaku memusnahkan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang disimpan di Kutub Khanah Baghdad.
Banyaknya kitab tu digunakan untuk demeran Sungai Perak dan Dijlah. Nak kata berapa ribu kitab. Daripada berulang, daripada macam-macam. Buat demeran sungai. Sehingga air sungai berubah. Kerana dakwat. Dihapuskan. Tapi ilmu Islam tak dihapuskan. Ini kehebatan Islam. Kaum Tatar dikalahkan. Dikalahkan kaum Tatar. Walaupun orang Islam lemah. Kerana orang Islam masih kuat lagi. Dikalahkan dalam perang Ain Jalut yang terkenal. Kaum Tatar kalah. Dan sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Ini berlaku. Masa orang Islam kuat dengan Islam. Ini kehebatan Islam. Pendukungnya tetap ada. Sama ada wujud dengan negara yang berdaulat ataupun negara Islam itu dihilangkan. Namun cahaya Islam tidak boleh dipadamkan dan penduduknya sama sekali tidak dapat dikalahkan. Dengan perkataan lain, Islam tidak hilang di dunia sehingga akhirat. Islam tak hilang di dunia sehingga akhirat. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dipertahankan oleh Allah Ta'ala. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini kehebatan Islam. Yang menambahkan keyakinan, percaya kita pada Islam. Walaupun kerajaan Osmaniyah jatuh. Tanah air Islam dipecah. Dijajah. Dibahagi-bahagi oleh kuasa penjajah. Penjajah membahagikan negeri-negeri Islam. Kalau di rantau ini, Indonesia ambil ke Belanda. Malaysia British. Selatan belah utara Buddha ambil, Thailand ambil. Filipina Spanyol. Campa Perancis ambil. Dibahagi-bahagi. Negeri Asia Tengah Rusia dengan China bagi. Negeri Arab antara British, Perancis, Itali, termasuk utara Afrika. Mereka bahagi-bahagikan dunia Islam macam bagi pesaka. Sama-sama mereka. Mereka lanyok orang Islam habis-habisan. Apa yang menarik orang Islam berperang lawan. Tak menyerah kalah. Walaupun dengan senjata yang panjang sastra. Dengan kerih panjang sastra. Lawan. Dengan meriam. Dengan senapan. Mereka tak tunduk. Mereka lawan penjajah ini. Tak putus-putus perlawanan itu. Mereka cuba nak hapuskan agama. Orang buka pondok. Buka sekolah agama. Dengan duit sendiri. Dengan belanja sendiri. Dengan padi beras sendiri. Tak ada duit, beri beras. Beri padi. Beri ikan, beri ini. Tak boleh dihapuskan Islam ini. Tak boleh. Apa yang menarik, agama Islam berkembang. Masuk ke negeri-negeri lain, orang masuk Islam. Bertambah. Walaupun negaranya tak ada, kerajaannya tak ada, pengikut Islam makin bertambah. Ini kehebatan cahaya Allah Ta'ala. Gejala murtad berlaku ketika dan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa yang sama, bala tentera kuasa besar timur dan barat yang mengepung Islam dari segenap penjuru gagal menjatuhkan kerajaan Islam serta menghapuskan agama ini walaupun Rasulullah SAW telah wafat. Bila Nabi wafat, Nabi mati. Orang Arab yang baru masuk Islam murtad. Sebahagian murtad, tapi ada yang tak murtad. Madinah tak murtad, Yaman tak murtad, Taif tak murtad, Mekah tak murtad, Masqat dengan Uman sebahagiannya tak murtad, sebahagian kabilah tak murtad. Sebahagian lain murtad, keluar daripada Islam dan menyerang Madinah. Serang Madinah. Dibantu oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Nabi dah wafat, tak ada lagi. Pada masa Nabi tak ada berlakunya. Islam dikepung. Dengan dahsyat, apa yang berlaku ialah Islam berdiri tegak. Para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum dan generasi awal sangat besar jasanya, lagi hebat kerana mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah SAW, mewajibkan kita mengambil teladan daripada mereka. Pada zaman keemasan para khulafa, Islam telah berkembang ke negara, ke segenap penjuru dunia, mengislamkan manusia ilmu dan tamadun tanpa sebarang paksaan. Apa yang berlaku pada masa Nabi tak ada, Islam makin kuat. Islam makin gagah. Abu Bakar berjaya mengalahkan murtad. Selepas murtad dikalahkan, mengalahkan Parsi. Mati Abu Bakar, naik Sayyidina Umar.
mengalahkan Rom, dan Islam masuk ke seluruh penjuru dunia dan berjaya mengislamkan orang, mengislamkan ilmu-ilmunya. Negeri yang Islam masuk, orang rakyat dia masuk Islam, berduyun-duyun. Mesir itu bukan Arab, Mesir itu bukan orang Arab Mesir, Kipti. Sudan ini bukan Arab, orang Afrika. Utara Afrika itu bukan Arab, barbar. Mereka masuk Islam sehingga bercakap Arab. Hilang bahasa dia, cakap Arab. Iran, agama Majusi, hilang. Agama Majusi, Islam masuk di Iran. Tulisan dia tulisan huruf Quran. Iran sampai hari ini tulisan dia tulisan huruf Arab. Tulisan huruf Arab, Iran. India, begitu juga. Islam masuk. Dan Islam sampai ke China. Masuk ke China. Di sana ada masjid di China. Dibinanya zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada riwayat mengatakan zaman Nabi dah ada Islam di China. Satu penulisan Cina menyebut kisah ketika berlaku mukjizat. Bulan terbelah dua. Dalam satu buku mengisahkan bila orang kafir minta mukjizat Nabi, Nabi tunjuk mukjizat. Bulan terbelah dua. Terbelah dua bulan. Terbelah dua. Tapi orang kafir kata sihir pula. Nak mukjizat. Tunjuk mukjizat kata sihir pula. Ini perangai uduh. Ini mana sihir boleh buat begitu? Bulan terbelah dua. Terbelah dua bulan. Kemudian cantum balik. Di mana dapat dilihat di negeri China. Dan Raja China memanggil ahli-ahli palak dia. Ahli-ahli palak. Sudah ada ahli palak. Apa ni berlaku ni? Bulan terbelah dua ni. Lalu ahli palak mengatakan berlaku perkara besar. Di sebelah barat. Perkara besar. Melalui peniaga-peniaga Arab yang sudah berniaga pada masa itu. Mendapat maklumat zahir Rasul akhir zaman di Makkah Al-Mukarramah. Dengan sebab itu, ada riwayat mengatakan Islam sudah masuk di China sejak zaman Nabi. Sudah ada. Ini cahayanya. Mereka bertapak di atas dasar Islam. Mengapa rahsia sahabat-sahabat boleh tidak kalah? Seluruh dunia kepung tak kalah. Mereka bertapak di atas dasar Islam yang kukuh dengan istiqamah, jalan yang betul, dan mengalah kebijaksanaan manusia daripada pelbagai bangsa, agama, budaya, masa, tempat dan situasi, serta menolak unsur yang sesat dan buruk tanpa paksaan. Islam tak paksa orang lain masuk Islam. Orang masuk Islam sendiri dengan rela hati. Rela hati masuk Islam, bukan dengan paksa, tidak. Kan tengok Islam ni mula, Islam ni baik. Tengok perangai orang Islam. Bagaimana orang Arab yang kerah, yang paling degil, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Jadi manusia yang baik. Sehingga orang tengok, orang masuk Islam. Jadi berubah. Kita ni nak syarah. Berjanjang syarah orang tak masuk Islam. Ini dia masuk je. Orang tengok, orang terima Islam. Kerana tengok. Tengok kehebatan dia. Kita baca dalam sejarah. Pedagang-pedagang mari di Melaka, buka barang-barang dagangan. Niaga dengan orang Melaka, cakap sikit-sikit je. Raja masuk Islam, rakyat masuk Islam. Ini rahsianya apa? Dia tengok akhlak Islam, perangai Islamnya. Kita ni meniaga, menipu. Niaga, tipu orang. Macam mana orang nak masuk Islam? Tipu. Tak ikut akhlak-akhlak Islam dalam berniaga. Ini ikut akhlak Islam dalam berniaga. Menyebabkan orang masuk Islam. Orang Melaka, seluruh alam Melayu masuk Islam. Ranak agama Melayu di alam Melayu ini. Asal orang Melayu ini Hindu, Buddha masuk Islam. Macam air banjir masuk pengaruh Islam ni. Selain itu, mereka juga berjaya memimpin manusia ke arah meneroka dunia sehingga ke akhirat. Bukan menjajah negara. Hal ini demikian kerana mereka berpaksikan tauhid, mengesahkan Allah secara akidah yang benar, syariat yang adil dan akhlak yang mulia. Ini menjadikan manusia benar-benar mencapai arti merdeka daripada segala belenggu kehidupan dari sudut ruh dan jasad, individu dan masyarakat, serta politik dan ekonomi.
Mereka masuk dengan iman, dengan ikhlas hati, bukan dengan menipu. Hati yang ikhlas masuk dalam hati-hati manusia, menyebabkan manusia boleh terima Islam. Ni awal-awal dah ikhlas dah, niat nak menipu dah. Macam mana orang nak ikut kita? Ini kita kena sedar kelemahan kita. Peranan para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum yang dikelilingi oleh para sahabat yang masih hidup menjadikan zaman itu masih murni, bersih, sehingga tetap menjadi warisan utuh daripada Rasulullah SAW. Para sahabat adalah mereka yang keluar daripada madrasah pendidikan Nabi SAW, yang bersih betul-betul. Era tersebut melahirkan kepimpinan ulul amri, terdiri daripada para khulafa, umara dan ulama yang hebat dalam melaksanakan kesyumulan Islam, melaksanakan nas yang terpelihara daripada Al-Quran dan Al-Sunnah, serta ijtihad dalam perkara yang tiada nas. Bukan sahaja perkara yang ada nas dalam Quran, mari perkara baru yang tak ada nas, mereka boleh selesaikan masalah itu dengan petunjuk Al-Quran. Kerana dasar umum dalam Quran, dasar umum dalam hadis ada. Mari perkara baru boleh selesai. Begitu juga melalui pelaksanaan syura yang melibatkan hak rakyat, mengikut batas-batas yang tidak ditembusi kelemahan manusia, sebagaimana yang berlaku dalam teori kenegaraan ciptaan manusia semata-mata. Orang Islam boleh meretah dengan mesyuarat. Perkara itu membezakan Islam dengan negara teokrasi yang dikuasai oleh para padri dan sami, negara diktator secara individu, atau kumpulan dan demokrasi sekular barat yang liberal tanpa batas fitrah dan akal. Islam bukan teokrasi. Teokrasi ini ialah negara yang dikuasai oleh ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama menganggap dia macam Tuhan. Padri-padri dan sami-sami. Hukum halal haram dia buat. Kita Islam, ulama tak boleh buat begitu. Ulama kita ahli macam mana tak boleh ubah Quran, tak boleh hadis. Tapi padri-padri boleh ubah kitab dia. Babi hak haram boleh jadi halal. Arwah tak boleh jadi boleh. Dia ubah. Kita tidak boleh sekali-kali. Ulama tidak ada kuasa mutlak. Yang paling tinggi Quran dan hadis. Ini beza kita dengan teokrasi. Teokrasi ini kuasa ahli agama, boleh menghalang-menghalangkan. Ataupun diktator, diktatorship. Seorang ada kuasa macam Firaun. Kuasa mutlak pada seorang, tak ada. Ataupun demokrasi barat. Demokrasi barat ni satu kumpulan yang dilantik oleh rakyat. Rakyat lantik dia. Dia pilih melalui pilihan raya, lantik dia. Tapi terpisah daripada agama. Terpisah daripada agama. Bila naik, tipu rakyat balik. Ini. Kita Islam ada dosa dan pahala. Ini rahsia ada dosa dan pahala. Kalau orang langgar, jaga balasan di akhirat itu ada. Di sini rahsia mengapa orang Islam boleh pelihara jadi. Islam berbeza dengan progresi barat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman mata fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah." Kata Abdullah bin Mas'ud, sesiapa yang menginginkan pengajaran, maka ambillah daripada orang yang sudah meninggal dunia, kerana mereka telah mengakhiri kehidupan. Maka sesungguhnya orang yang masih hidup belum lagi dapat ditentukan kejayaannya dalam menghadapi ujian hidup. Kalau ambil iktibar dari orang yang mati dah. Khulafa Rasyidin. Mereka yang sudah mati, yang sudah nasib berjasanya, sudah nyata sampai akhir hayat bersama dengan Islam. Ada bahawa masa hidup ni, tunggu dia mati dulu. Dah mati dah. Kadang-kadang dah mati, pusing, cabut senjata, lari, dah mati. Jadi, kalau nak ambil iktibar yang sudah mati. Hak hidup ni kita tengok. Dia molek, kita ikutlah. Dia molek, lalu ikut. Tapi nak ikut sepenuhnya, orang yang sudah mati, Khulafa Rasyidin. Nyata, mati dia bersama dengan Islam. Hak yang hidup ni, kita tengok dulu. Mati lagu mana. Masa hidup ni, molek-molek lah. Belum mati tak tahu lagi. Kita nak sampai mati baik. Ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu jadi orang Islam.
Para khulafa' Rasyidin telah membuktikan kejayaan mereka beristiqamah pada zaman paling mencabar sehingga akhir hayat mereka. Ditambah dengan pesanan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajiz." Kalian, kamu semua, hendaklah berpegang dengan ajaranku dan para khulafa' rasyidin selepasku. Berpeganglah dengan seteguh-teguhnya. Nabi pesan, ikut ajaran aku dan ajaran khalifah-khalifah selepasku, sahabat-sahabat aku. Dan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik abad ialah abadku, yakni zaman salaf, iaitu 100 tahun. Zaman 100 tahun, zaman sahabat-sahabat masih ada. Ini zaman yang paling baik. Sebenarnya pembaharuan dalam teori demokrasi moden ciptaan barat dengan gerakan pembaharuan daripada demokrasi purba lebih banyak dipengaruhi oleh penulisan ilmu pemerintahan dalam kitab-kitab fiqh Islam dan pencampuran hubungan ilmuan, perdagangan, peperangan dan penjajahan. Banyak tulisan barat berkenaan dengan politik, pemerintahan negara ambil daripada Islam. Tapi masalahnya dia tak ambil agama, dia ambil dunia saja. Malangnya pengambilan berlaku dengan cara tidak sempurna dan tidak amanah apabila mereka membuang aspek akidah dan rohani daripada fiqh urusan duniawi kerana fahaman sekular yang dianuti oleh mereka, fahaman memisahkan agama daripada dunia. Mudah-mudahan semangat pelajaran kecil ini menyubung kebaikan semudah Islam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Setelah dia sebut dalam ayat yang lalu berkenaan dengan perang Badar, menghibur orang Islam yang tewas dalam perang Uhud, memulihkan semangat mereka. Seterusnya Allah Ta'ala mengingatkan dalam hidup bermasyarakat mesti bersimpati dan berlaku adil, khususnya dalam mencari rezeki. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba ganda berganda. Bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Allah Ta'ala melarang amalan riba, iaitulah mengambil kesempatan daripada orang susah melalui riba. Para ulama membahagikan riba pada dua bagi. Riba nasa, riba al-fadl. Riba nasa ialah beri pinjam, kemudian ditangguhkan, disuruh bayar lebih mengikut masa yang ditangguhkan. Berhutang dalam masa sebulan, masa setahun, berapa peratus kena tambah. Kalau tak boleh bayar, tambah lagi pula, ganda berganda. Memang orang berhutang ni orang susah. Ambil hutang, tak mampu nak bayar, ada riba pula, kena tambah, nak bayar balik. Lepas tu pinjam balik, tambah pula. Macam gali lubang kau dalam semua. Itu riba an-nasa. Iaitulah memberi
pinjaman, bayar, dia tetapkan masa, dia tetapkan qadar lebih peratus. Dia nama faedah pula, padahal tak ada faedah. Disebut faedah, tak ada faedah. Allah Ta'ala anggap ini dosa besar. Dua ribal fadal, iaitulah benda dengan benda. Beras dengan beras, pinjam beras, bayar dengan beras pula. Tak tahu kurang lebih. Gandum dengan gandum, emas dengan emas, bayar dengan emas. Ini ribal fadal. Ribal fadal. Kalau beli emas dengan perak, benda lain. Gandum dengan beras, itu lain. Pinjam beras, bayar dengan gandum, itu lain. Ini sama. Ribal fadal. Juga haram. Riba termasuk dalam dosa besar. Digambarkan malam Isra' dan Mi'raj. Pada Nabi SAW, orang yang berenang dalam darah manusia, dicampur batu dalam mulut dia. Berenang dalam darah, campur batu dalam mulut dia. Campur batu mulut dia. Nabi tanya apa ni? Itulah orang makan riba. Berenang dalam darah manusia. Ini kezaliman dalam masalah ekonomi, kehidupan manusia. Kerana orang yang berhutang ni orang susah. Dengan sebab itu Islam menyuruh al-qardul hasan. Pinjaman untuk berbuat kebajikan. Tolong bantu dia. Ataupun bantu dia, kita dapat untung sama. Beri modal ke dia. Kalau untung, kita bagi untung. Kalau rugi, sama-sama tanggung rugi. Ini dibenarkan oleh Islam. Cara mudharabah diizinkan oleh syarak. Dan memang cara mudharabah ni menggalakkan ekonomi. Jadi untung banyak, maka orang yang beri pinjam dapat keuntungan banyak daripada usaha orang yang tak ada duit dengan pinjam duit dia. Ini menggalakkan lagi. Tapi tambah ikut Islam. Nak ikut cara barat, ikut cara Yahudi. Yang suka riba ni ialah orang Yahudi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat kemenangan dunia dan akhirat. Ada pula bercakap, kalau tak riba, tak ada niaga. Seolah tahu tak riba ni tak ada rezeki. Ini nak lawan Tuhan pula dah. Nak lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu akan api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Antaranya menghalalkan yang haram. Yang haram kata halal. Ada apa halal? Terang-terang Allah Ta'ala kata riba ni haram, arak tu haram, judi tu haram, dihalalkan. Kerana terpaksa apa? Banyak lagi cara-cara lain boleh buat. Terpaksa menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram ni jadi kufur. Kecuali kerana dia jahil, dosa besar lah. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu akan Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Taat pada Allah Rasul supaya kamu dapat rahmat. Sekarang ni Turki cuba nak hapuskan riba dengan menurunkan qadar faedah sikit demi sedikit. Sikit demi sedikit. Masalahnya seluruh negara dunia serang ekonomi Turki. Orang nak ikut Islam dia serang. Tak ada negara yang mati dengan Turki. Sikit yang mati, sikit yang sepati dengan Turki. Nak lawan riba. Siapa nak lawan riba? Dunia kepung. Eropah, Bank Dunia dan lain-lain lagi. Nak paksa orang Islam makan riba. Ini kita kena sedar. Sekiranya orang Islam bersatu di seluruh dunia ni, orang Islam 1.3 bilion, mungkin sepak 5-6 bilion. Ribu-ribu juta jumlah orang dalam seluruh dunia. Hasil-hasil bumi yang kaya raya duduk di negeri Islam. Tetapi tak dimakmurkan dengan cara yang baik. Tak diurus dengan cara yang baik. Kalau orang Islam tukar sama-sama dia je. Ambil pengalaman sama-sama dia, bekerja sama-sama dia je. Orang Islam kuat hebat. Tetapi duduk belaga sama sendiri, perang sama sendiri, kelahi sama sendiri, balah sama sendiri. Balah kelahi sama sendiri dalam masalah faraq, masalah cabang, bukan masalah asas hukum Islam. Masalah khilaf yang berlaku sejak zaman dulu, kelahi. Sehingga kelahi berharap pada orang kafir. Termasuklah dalam kehidupan kita, pinjam daripada negara dunia, daripada bank dunia, tak ambuh dengan usaha kita sendiri. Pinjam dengan bank dunia.
negara pinjam dengan bank dunia. Hak negara pinjam pula dengan pihak yang bukan Islam pula. Melalui riba. Maka dikongkong oleh riba. Riba ni jadi penyakit yang sangat berat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan ayat yang tegas dan ayat yang keras. Supaya orang Islam meninggalkan riba. Riba adalah dosa besar. Wallahu a'lam.